Ingat beras basmati, ingat beras basmati Faiza. Ayo sertai kempen Jom Menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 03-8926-7019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa. Pulau Pinang, Perlis, Kedah dan Langkawi 89.0. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah waktu ini kita bersiaran untuk slot pertama di Aspirasi. Kita ada Pesona di Zahra untuk bersama dengan rakan pendengar. Sama-sama kita ikuti secara langsung. Saat ini kita menunggu sebenarnya isyarat daripada Ustaz Muhammad Abdul Alamin. Terputus kejap, kita akan bersama dengan Ustaz kejap lagi, yang mana anda boleh ikuti secara langsung di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM, dan juga anda boleh ikuti secara langsung di radio kita, platform-platform yang telah kami sediakan, insya-Allah. Dan bersama kita akan bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Alamin. Sekarang ni dah pun berada di talian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biskut dah kerja ada Ustaz ni. Tapi insya-Allah kita doakan semoga program kita lancar hari ni untuk bersama dengan Ustaz Muhammad. Dan hari ni kita akan bawakan kepada anda tajuk dalam Pesona di Zahra, kita punya silibus forensik keluarga. Kita nak fokus tentang isu ketagihan pornografi, Ustaz. Mungkin awalan ini Ustaz berikan sedikit mukadimah untuk tajuk kita. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Hamba rahmati Allah, DJ Kak Yati, seterusnya kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah serta adik-adik yang saya sayangi dan saya doakan dan kebaikan sekalian. Pertama, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurniaan dan rahmatnya pada kesempatan pagi yang berbahagia ni kita menyambung kembali Pesona di Zahra kita dan forensik keluarga. Jadi pada pagi yang berbahagia ni saya suka nak kongsikan satu topik yang memang hangat, terutamanya waktu PKP ni, iaitu mengenai tentang ketagihan pornografi. Ada kita tengok macam mana pandangan Islam dan juga macam mana apakah yang boleh kita ubat bagi orang yang ada keadaan yang demikian. So, jadi maknanya sebelum tu ada orang kadang-kadang tanya apa tu pornografi. Sebab bila malam tadi saya postkan dekat saya punya page tu, ada tanya, Ustaz, benapa ni pornografi ni, San? Maknanya ada orang yang tahu perkataan ini, ada orang yang tak tahu. Jadi maknanya maksud pornografi ni dalam moden ni iaitu bahan bertulis ataupun visual yang maknanya merangsang keinginan seksual dan bertujuan untuk memberahikan pemerhati ataupun pembaca. Maksudnya sama ada bahan-bahan tu bertulis ataupun visual, so untuk merangsang atau memberahikan pemerhati ataupun pembaca. Jadi yang kita tengok, kalau kita tengok maksudnya apa yang berlaku, contoh macam statistik, kita tengok bagaimana ketika PKP ni, maknanya banyak orang-orang yang terlibat dengan melihat pornografi ni sehingga kadang-kadang begitu menjijikkan. Dan kita tengok maksudnya statistik, kita tengok ketika PKP ini peningkatan kepada pencarian benda-benda porno tu meningkat. Ni kalau kita tengok dekat negara kita lah, sebab benda tu agak benda yang tak bagus. So maksudnya bila kita tengok dekat statistik negara kita, maknanya kajian agensi MAP 2018 sendiri menyatakan 80 kanak-kanak juga, 80% kanak-kanak 10 hingga 17% pernah maknanya melihat porno secara sengaja atau tak. Kadang-kadang dia pop up atau naik dekat komputer-komputer tu. Itu yang kita perlu maknanya perhatikan. Selain daripada itu, kajian di Rumah Perlindungan Perempuan di sekitar Selangor mendapati selain daripada cinta, 70% disebabkan terangsang melakukan hubungan tanpa nikah kerana pernah melihat benda-benda porno ni. So benda-benda yang lucah ataupun tak baik ni. So sebenarnya dia memberi kesan yang tak bagus. Dan juga kalau berlaku antara suami isteri, saya juga pernah mengendalikan kes di mana bercerai, perceraian dan sebagainya
kerana jijiknya pasangan apabila mengetahui pasangannya itu melihat atau pelari benda-benda yang lucah ini. Jadi bagi membincangkan perkara ataupun topik kita pada pagi yang berbagi ni, saya akan kongsikan daripada 4 bab so daripada 4 bab supaya kita boleh mudah memahami. Saya akan bincang daripada 4 bab. Okey. Jadi bab yang pertama yang saya nak kongsikan di sini iaitu latar belakang kemanusiaan itu sendiri. Latar belakang kemanusiaan itu sendiri. Jadi manusia ni Allah Subhanahu Wa Taala Allah menciptakan manusia ni, kita ada akal, kita ada hati, kita ada nafsu. Okey. Ada sudut dalaman maksudnya ada benda yang tak nampak. Okey, kita dapat melihat zahir manusia. Tapi sebenarnya apabila kalau kita melihat manusia itu sebagai manusia, yang dalaman dia ada akal, ada hati, ada nafsu, ada roh, yang dalaman maknanya itu antara unsur manusia. Yang luaran ni kita nampak zahir. Apa yang terpancar di luaran sebenarnya apa yang berlaku di dalaman. Okay? Apa yang terpancar di luaran tu apa yang berlaku pada dalaman. Sebab itu kesihatan dalam Islam dia menjurus kepada kesihatan 5 benda. Iaitu kesihatan roh kita, kesihatan akal kita, kesihatan hati kita, kesihatan nafsu dan kesihatan fizikal. Kalau kita tengok kesihatan daripada sudut WHO, dia mentakrifkan kesihatan tu cuma 3 je, iaitu fizikal, mental dan spiritual. Okey. Tapi apabila sebut Islam ada 5 benda kena sihat. So roh kita kena sihat. Roh nak sihat kena kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Akal kena sihat. Akal ni kena ada pengetahuan ilmu benda yang bagus-bagus. Nafsu kena sihat, kena didik nafsu tu. Hati kena sihat dengan sifat-sifat yang baik. Dan badan kena sihat dengan fizikal, aktiviti fizikal yang bagus. Jadi maknanya kemanusiaan itu. Dan kalau kita lihat, kalau kita lihat sejarah apa yang disebut dalam Al-Quran, memang pernah ada manusia yang akan terangsang pada benda-benda seksual ini. Sebagai contohnya, kisah zaman Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim ni bila tarikh dia? Tarikh dia 1800 tahun sebelum Masihi. Kita sekarang ni kan 2020 Jadi mana 1800 tahun sebelum Masihi, ketika Nabi Ibrahim baru kahwin dengan Siti Sarah. Jadi maknanya Nabi Ibrahim ni tempat duduk dia sekitar Baitul Maqdis. Jadi kemudian Nabi Ibrahim sebagai satu orang pedagang, dia nak pergi ke Mesir. Kalau kita tahu peta dunia sekarang ni, untuk pergi ke Mesir, dia akan melalui satu tempat bernama Bi'rus Sabi'. Bi'rus Sabi' ni kalau dalam bahasa peta sekarang ni dipanggil Bilshiva. Okay. Dekat Bilshiva sana ada satu orang raja. Raja ni ada satu perangai pelik mengenai cara memandang seksual dia. Maaf saya sebut sebab kita bincang apa cerita kisah dalam Al-Quran. Iaitu dia suka kalau isteri orang, dia ada imajinasi dia. Maka dia nak tidur dengan isteri orang tu. Maka ketika Nabi Ibrahim melalui Birshiba ataupun Bi'rus Sabi', ditahan oleh pengawal-pengawal, dibawa kepada raja. Raja bertanya, ini siapa ni? Isteri engkau ataupun adik engkau? Dan Nabi Ibrahim AS mengetahui benda ini. Jadi Nabi Ibrahim, maknanya cara pemikiran raja yang dia ada cara pandang yang lain ni, dan Nabi Ibrahim kata, tak, ini adik saya. Maka adik, okey tak apa, kau jalanlah pergi. Maka dia pun pergi ke arah Mesir. Jadi kalau kita lihat bagaimana kisah dan keadaan, maknanya cara memandang seksual yang agak songsang pernah berlaku pada zaman Nabi Ibrahim 1800 tahun yang silam. Ini kisah-kisah Al-Quran. Selain daripada itu, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kisah Nabi Lut AS dan juga kaumnya. Nabi Lut ni dia sekitar 1800 tahun sebelum Masihi juga. Nabi Lut ni dia adalah anak saudara kepada Nabi Ibrahim AS. Jadi ketika Nabi Ibrahim AS keluar daripada Iraq, berhijrah daripada Iraq, Nabi Ibrahim pergi duduk Baitul Maqdis. Dan Nabi Lut AS dia pergi ke kota Sodom. Tak jauh daripada Baitul Maqdis, lebih kurang dalam sekitar 80 km lah daripada Jerusalem, daripada Baitul Maqdis. Jadi maknanya wujudnya kemanusiaan ini sejak dulu lagi kisah-kisah penciptaan Al-Quran. So maksudnya apa? Ada benda yang memang manusia ni kalau dia tak sihat dalaman dia,
dia suruh nafsu dia boleh berlaku benda demikian. Ini kita kena faham, maknanya kisah-kisah Al-Quran yang boleh kita ambil satu iktibar. Kemudian Nabi Yusuf AS, pernah satu ketika Nabi Yusuf AS, mak angkatnya Zulaikha, satu ketika dia membesarkan Nabi Yusuf, akhirnya dia rasa tertarik dengan Nabi Yusuf. Dan akhirnya dia nak mengajak Nabi Yusuf bersama dengan dia. Dia faghallaqatil abwab, dan surah Yusuf tu dikunci pintu tu, dia tarik Nabi Yusuf sampai koyak baju, tapi Nabi Yusuf sempat buka, Nabi Yusuf sempat lari. Dan Nabi Yusuf AS ketika dibicarakan, hakim ketika tu dah nampak kalau kesalahan itu daripada Nabi Yusuf, dia mesti koyak tu di depan. Tapi sekarang ni koyak tu di belakang. Maksudnya Nabi Yusuf yang dikejar. Tapi Nabi Yusuf rela untuk berada dalam penjara. Sebab apa? Supaya tak terhindar kepada fitnah-fitnah yang akan datang lagi. Ini banyak cerita kan. Nanti kita akan cerita bagaimana di zaman Nabi SAW juga ada orang yang macam gini. Sehingga Nabi mengajarkan satu doa kepada mereka. Nanti di hujung cara ubat, saya akan kongsikan satu hadis. Nabi SAW mengajarkan doa bagi orang yang ada demikian ini. Dalaman ada demikian. Ini bab pertama tentang kemanusiaan. Jadi ibu kakak tuan-tuan muslim-muslimat sekalian, maksudnya apabila kita bicara mengenai perkara ini, sebenarnya ada benda-benda kalau kita tidak kawal diri kita, sebab unsur itu ada dalam badan kita. Unsur nafsu itu ada dalam badan kita. Apabila kita tidak didik dia, kita layankan dia, jadi salah satu pun antaranya adalah dengan berlakunya ketagihan pornografi ni, ataupun melihat perkara-perkara lucah, benda-benda lucah dan sebagainya. Ni. Okey, itu bab pertama kan. So saya nak cerita 4 bab ya, supaya kita faham sebelum kita bercerita mengenai apakah ubat yang boleh kita kongsikan. Okey. Bab yang kedua. Bagaimana tabiat ataupun ketagihan ini boleh berlaku? Macam mana tabiat ataupun ketagihan ini boleh berlaku? Sesuatu benda tabiat boleh berlaku. Tabiat boleh berlaku dengan 3 step dia atau 3 langkah dia. 3 cara dia. Tabiat boleh berlaku dengan 3 cara. Yang pertamanya apa? Yang pertamanya ada permulaan. Sebab itu dalam Islam ada satu kaedah dipanggil Sadduz Zara'i'. Sadduz Zara'i' ini maknanya menutup pintu-pintu kemungkaran supaya orang tidak boleh memulakan membuat satu benda tu. Sebab kalau orang membuat satu benda maksiat, kemudian dia rasa feel good benda tu, dia rasa seronok benda tu, jika dibiarkan, tidak dijaga, maka akan berlaku langkah kedua. Langkah kedua apa? Berlaku pengulangan. Dia akan start tengok balik. Jadi maknanya, kenapa berlaku ketagihan? Kenapa boleh berlaku satu attitude yang tak baik ni? 3 langkah dia. Pertama, mesti dia kena ada mula. Tak ada orang tiba-tiba ketagih, tak ada. Dia mesti ada permulaan. Dan bicara mengenai permulaan ni, kadang-kadang ada permulaan tu kawan-kawan aja. Kan? Maknanya, jom. Ada kawan-kawan aja. Ada kadang-kadang memang dia duduk dan dia mencari sendiri, ada yang macam itu. Maksudnya, ada kadang-kadang maksudnya ada sebab-sebab yang lain. Contoh, ada juga macam ada kes yang pernah saya handle atau saya kendalikan sebab dia rasa anxiety. Dia tak boleh nak layan isteri dia kena tengok benda tu dulu untuk merangsang maknanya dia tu kan. Orang ni macam-macam ini antara real case. Nanti kalau layan isteri nanti mungkin dia tak dapat maknanya melaksanakan dengan baik. Dia tengok benda-benda tu dulu kan. So jadi ada macam gitu kan. Jadi maknanya ada permulaan. Kemudian yang keduanya ada pengulangan. Apabila dia rasa seronok, dia rasa feel good, dia rasa suka benda tu, dia ada pengulangan. Dan kenapa satu-satu benda menjadi tabiat ataupun boleh kita sebut sebagai ketagihan? Yang ketiga, apabila seorang itu dia rasa selesa sehingga menjadi rutin. Dan ketika itu dia susah nak berhenti. Dia rasa selesa buat benda tu. Pengulangan tu dia rasa manfaat dia rasa kepuasan benda tu. Dia tengok benda tu dia satu kepuasan, maka dia akan menjadi orang yang akan dipanggil addicted ataupun ketagihan dalam melihat kita fokus dalam rumah tangga, dan juga tajuk kita pada hari ini melihat benda-benda lucah itu. So itu ibu-ibu, kakak, ayah-ayah, babang saya sekalian kan. Benda pertama sekali
bila kita sebut mengenai ketagihan melihat benda-benda lucah ini, untuk diri kita jangan ada permulaan. Kita kena agama, balik hukum melihat aurat seseorang. Hukum melihat aurat seseorang, sehinggakan melihat aurat yang ternampak dan terselak juga disuruh kita terus palingkan mata, apatah lagi kita melihat seseorang itu melihat aurat orang melakukan hubungan yang memang terbuka langsung, tak ada maknanya tak ada batasan langsung. Mana jangan mulakan benda-benda maksiat, jangan dimulakan benda-benda maksiat. Kalau siapa dah mula, jangan istighfar, jangan sampai ada pengulangan. Sebab apabila ada pengulangan, bahayanya apa? Dia akan terjatuh kepada selesa benda itu. Dia rasa benda itu seronok, memuaskan dia, contoh dia kan. Maka dia akan jadi tabiat. Boleh jadi addicted ataupun ketagihan, dan susah nak buang benda itu. Susah nak menghindarkan benda itu nanti. Itu di bab kedua. Kita akan bincang ketagihan pornografi sebelum kita buka. Saya yakin hari ini banyak orang akan bertanya hari ini, kan? Benda ni benda realistik yang berlaku keliling kita. Mungkin suami kita, mungkin anak kita, mungkin maknanya kadang-kadang isteri seorang perempuan pun ada juga. Ataupun kadang-kadang mungkin orang sekeliling kita. Jadi at least kita tahu macam mana cara nak, kalau diri kita macam cara nak ubat, macam kalau orang sekeliling kita, macam mana cara kita nak nasihatkan melalui perkongsian kita pada pagi yang berbagi. Itu 2 bab. Itu baru 2 bab daripada 4 bab. Kita ada lagi 2 bab lagi bakal kita menyusul lepas kita berhenti rehat seketika. Sahabat kita Kak Aji ni Ustaz kata, Alhamdulillah saya share guna handphone, saya dengar pasang radio kuat-kuat supaya jiran-jiran dapat dengar. Masya Allah, dia bukannya share FB je Ustaz, tapi dia share dengan radio-radio sekali, share kat orang lain Ustaz. Masya Allah. Kita kongsikan lagi 2 bab yang bakal kita kongsikan untuk rakan pendengar kita bila sebut tentang ketagihan pornografi ini. Kesannya bagaimana, macam mana nak menanganinya, kita akan kongsikan lepas kita berhenti rehat seketika. Untuk anda, tekan butang share untuk sama-sama orang lain dapat manfaat daripada perkongsian kita. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami menerusi pesona. Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, terima kasih pada sahabat pendengar kerana terus bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami menerusi perkongsian pesona di Zara bersama dengan Ustaz Muhammad Adra Alamin. Hari ini kita cerita tentang ketagihan pornografi dalam forensik keluarga, untuk sama-sama kita kongsikan bersama dengan sahabat pendengar. Di talian saat ini kita ada Ustaz Muhammad Adra Alamin. Ustaz mute Ustaz, kita tak apa nak dengar suara Ustaz. Silakan Ustaz. Kita sambung lagi kita. Okey. Terima kasih ke DJ Kak Ati. Ibu kakak muslim-muslimat, saya sangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Di pagi ini mengenai ketagihan pornografi, kita kongsikan 4 perkara, 4 bab. So kita dah bincang 2 bab. Itu pertama, kita kemanusiaan menurut Al-Quran atau sirah-sirah. Memang ada orang yang macam tu. Yang keduanya, kita bincangkan bagaimana ketagihan itu boleh berlaku. Dan yang ketiganya yang kita nak kongsikan pada hari ini, kita balik kepada pesona di Zahra kita, bagaimana masalah tu boleh berbangkit. Okay, daripada sudut keluarga contohnya kan. Daripada sudut keluarga ni contohnya bagaimana masalah itu boleh bangkit, contohnya perceraian. Sebab antara statistik perceraian selain daripada ekonomi lah, tak kesesuaian lah, ada faktor perceraian adalah kerana disebabkan ketagihan pasangan-pasangan dengan pornografi. Cuba bayangkan kita bayangkan satu orang isteri yang tahu suami dia maknanya berperangai dan bersikap demikian. Atau tu isteri rasa macam jijik, tak suka. Ini tengok mula-mula tengok porno, entah mungkin nanti apa, entah lagi step seterusnya yang akan dibuatnya kan. Maksudnya tentu akan rasa tidak ada kepercayaan dan sebagainya. Sebab itu benda kepuasan nafsu yang nak tengok tapi mengorbankan sebuah rumah tangga. Pada isteri bagus kadang-kadang. Isteri jadi isteri yang solehah, yang khidmat pada suami dia, yang baik. Tapi maknanya kita mengorbankan sebuah rumah tangga yang jenis perangai-perangai yang macam gini. Selain daripada itu, masa berbangkit, contohnya macam untuk anak-anak remaja contohnya. Statistik KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, 79,000, lebih 79,000 remaja bawah 18 tahun hamil tanpa nikah. Dan kebanyakan mereka adalah orang yang pernah menonton benda-benda lucah ini. Sebab tu kalau menonton, kemudian ada pengulangan,
kemudian berlaku satu sampai ketagihan, maka dia akan ada satu dipanggil imaginasi dia. Imaginasi. Sebab itu kadang-kadang kalau kita tengok kan, budak yang bawah 18 tahun mengadakan undang-undang di Malaysia, mengadakan perhubungan dengan kanak-kanak ataupun budak 18 tahun, suka ke tak suka ke dikira sebagai rogol. Lepas tu maknanya statistik rogol agak tinggi. Sebab apa? Oh, mengadakan perhubungan dengan budak yang bawah 18 tahun. Bermula dengan imaginasi dan sebagainya. Ini benda-benda masalah-masalah berbangkit, bab ketiga masalah-masalah berbangkit dalam rumah tangga dan sebagainya. Selain daripada itu, kalau kita tengok kan, bagaimana ada orang yang kadang-kadang sampai akhirnya undang-undang yang berada di Malaysia, contohnya kepada mencabul, ambil kesempatan, meraba, kan? Jadi menunjukkan kemaluan, mengendap, mengintai di tandas. Baru-baru ni di Putrajaya ada orang kena tangkap kan, pekerja Myanmar. So maksudnya ada imaginasi yang ada di dalam pemikiran dia tu, yang dia rasa macam okey, rasanya dia biasa tengok perempuan suka, semua perempuan suka dibuat demikian. Kau dah kenapa ada cara memikir demikian? Dapatlah padahnya macam mana yang berlaku di Putrajaya kan, baru ni kan. Orang maknanya ada maknanya kakak-kakak kita yang sedang berjoging kan, datang orang kan, maknanya mengambil kesempatan. Kenapa tak benda-benda demikian kan? Sebab ada imaginasi kan. So selain daripada itu, maknanya ada juga kadang-kadang ini kalau kajian di barat kan, mana orang yang melihat pornografi itu bila mereka melakukan perhubungan maaf saya sebut hubungan antara lelaki dan perempuan, isteri dan sebagainya. Okey, hubungan antara lelaki dan perempuan dia berdasarkan cinta tau. Okey, ini Quran kan sebut wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja, antara ada kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan kamu berpasang-pasang litaskunu ilaiha, untuk kamu rasa tenang. Dia berdasarkan ketenangan, kecintaan. Tapi ada orang yang melihat benda-benda porno ni, perhubungan itu sebagai melampiaskan nafsu dia. Mana dengan kasar, dengan cara berbahaya, dengan cara yang songsang dan sebagainya. Sebab bukan atas rasa cinta dah, tapi asal rasa macam kewujudan dan imajinasi yang di luar norma-norma pemikiran orang biasa. Jadi maknanya sampai berlaku, maknanya sampai benda-benda yang bahaya dia pada keluarga, pada masyarakat, pada negara, undang-undang dan sebagainya. Ini benda yang kita kena pelihara kan. Sebab itu balik kepada apa yang Islam sebut, jangan ada mula. Kan? Jangan ada mula. Kita abang-abang ayah-ayah jaga anak-anak kita. Sekarang anak-anak kecil-kecil pun dapat handphone. Kan? Mana kawal juga kan. Selain daripada kawal anak tu, anak kita ni sendiri. Kan? Kita ni sendiri kan, sebagai seorang suami, sebagai seorang isteri kan, maksudnya jangan ada permulaan benda itu. Okey, bab yang keempat batas akhir sebelum kita buka kepada perkongsian kita kan. Okey, bab yang keempat macam mana cara nak stop. Okey, macam mana cara kita nak berhentikan benda itu. Okey, daripada sudut usaha, sebagai sudut usaha kena ada kesedaran dulu. Ada benda tak kena ni kan? Sebab ada orang kadang-kadang dia buat benda-benda tak baik, dia tak sedar pun. Dia tak ada kesedaran. Ini ada benda tak kena. Dia anggap benda tu biasa bagi dia. Kan? Sebab tu kalau kita tanya orang-orang yang membuat benda-benda tak baik ni ataupun sampai buat jenayah, pada dia benda tu biasa bagi dia. Benda tu biasa bagi dia. Jadi maknanya kena ada kesedaran. Kesedaran apa? Kesedaran ini tak betul. Ini tak kena ni. Kan? Tak ada kesedaran, susah nak berubah diri. Itu benda yang pertamanya. Usaha yang kedua, iaitu dengan jalan kita kena gerakkan kita punya fizikal ni, delete. Benda-benda elektronik, ada bookmark dekat kita punya peralatan-peralatan, handphone ke komputer ke history ke apa semua, buang. Jangan sampai, sebab dia akan mengingatkan kita. Mana mengingatkan kita untuk pergi balik ke situ. Delete, buang semua-semua. Buang risalah-risalah. Delete kawan-kawan yang mengajak kita untuk berbicara benda-benda yang double meaning ni. Kita kadang-kadang ada WhatsApp group
kumpulan WhatsApp group, kawan-kawan sekolah rendah kita, kawan-kawan sekolah menengah kita, kawan-kawan sekolah rendah kita ni, dia ingat kita macam masih budak-budak dulu waktu dah jenam. Padahal ini dah jadi AJK surau, ini dah pergi Mekah 5 kali, yang ini dah jadi mutawif. Dia ingat kita ni masih dah jenam lagi. Jadi guru-guru lelaki ni maknanya suka nak share, nak kongsikan benda-benda yang lucah, benda-benda buka aurat, benda-benda double meaning. Kalau ada kawan macam ini, nasihat saya untuk diri saya dan kita semua, delete. Janganlah, kita bukan sombong. Berkawan, maknanya yes tetap berkawan. Tapi berkawan untuk benda demikian, kita kena hindarkan. Berkawan tetap berkawan, okey, untuk benda baik jom. Tapi kalau sampai ini, bukan kita sombong. Mungkin sekarang kita stop dulu, tempat membahayakan diri kita. So maksudnya benda itu. Selain daripada itu, memang kena jumpa. Maknanya minta nasihat. Ustaz kita, pergi kaunselor, pergi psikiatrik. Maknanya pergi jumpa, berbincang dan berbual. Baru ni saya ada satu kes, saya refer kepada kaunselor. Mana pergi, tak salah tau. Kita pergi jumpa kaunselor, jumpa ustaz, jumpa orang minta nasihat, bukan bermaksud semata-mata kita bermasalah, tapi kita nak kadang-kadang orang tegur kita. Kadang-kadang kita ni lama tak tegur dah. Tu je nak lemak tu kan. Dia buat PL macam-macam Dia buat PL Dia buat PL macam-macam. Dia nak lemak tu. Dia kena ada orang tegur. Sebab kita ni, berarti Imam Ghazali kata jangan lekang dengan majlis ilmu selama 3 hari. 3 hari lekang majlis ilmu, tumbuh bintik hitam kat hati. Makin lama makin banyak bintik hitam. Lama-lama keras hati kita tu. Okey, selain daripada itu, doa dan amalan. Okey, ini antara yang penting. Okey, saya suka pertama sekali balik kepada zikir Asmaul Husna. Asmaul Husna ni dalam Quran Allah sebut walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah nama-nama yang baik, maka mintalah, berdoalah dengan nama yang baik itu. Antara nama yang bagus untuk diamalkan adalah ya Muhaimin. Ya Muhaimin, wahai yang memelihara. Kita fokus ya Muhaimin, ya Muhaimin, ya Muhaimin, ya Muhaimin. Wahai yang memelihara, supaya pelihara kita daripada benda-benda dosa, benda-benda yang tak baik, supaya Allah pelihara kita tu. Okey, itu antara ya Muhaimin. Kemudian untuk kalau kita nak selawat, okey, saya suka mencadangkan untuk selawat syifa. Selawat syifa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril afani wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jadi ada orang yang maknanya cuba melihat status selawat ini sebagai kedudukan dia tak boleh baca ke apa. Bagi saya selawat bacalah, tak ada masalah. Sebab belakang-belakang tu merupakan doa sebenarnya. Terutamanya bagi orang yang punya masalah dalaman, yang orang tak tahu. Kita luka Randy JKT, kita boleh pergi klinik tau. Boleh doktor, saya luka kat sini boleh tak tolong handy plus kan? Boleh tak tolong kan? Luka dalaman siapa yang tahu? Kan? Duduk kebir-kebir kan, badan ketak-ketak kan, tapi dalaman ada luka siapa yang tahu? Selawat syifa, baca selawat syifa. Selawat syifa baca kan. Kalau tak, kalau kita mungkin tak hafal, boleh search kat internet type, bukan kita berguru kat internet sebab kita dah belajar kat sini. Tapi mana teks dia tu? Pergi type selawat syifa, kita akan dapat teks di situ. Terutamanya bagi orang yang dalaman dia ada. Kadang-kadang di JKT benda ni tak ada siapa tahu tau. Isteri pun tak tahu. Sendiri seorang-seorang ke office, seorang-seorang. Isteri masak kat dapur, seorang-seorang tengok. Isteri pun tak tahu kadang. Kita dan Allah tahu. Malaikat kanan kiri rakam dia ni. Oh, Pak Haji macam-macam Pak Haji rakam kan. Tapi kita tahu, ada kesedaran. Aku nak ubah ya Allah, tapi tak ada kemampuan macam mana. Maknanya selawat syifa tu amalkan. Okey, dan yang terakhir, hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Okey. Jadi satu ketika ada sahabat yang maknanya baru masuk Islam, yang dia ada buat benda-benda yang macam tak bagus. Dan dia ada rasa kesedaran. Orang baru masuk Islam waktu tu,
Dia rasa, tak kena ni. Ni aku hidup aku nak cari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada benda-benda yang tak kena dalam diri ni. Maka dia mengadu kepada Nabi SAW dan Nabi SAW mengajarkan dia satu doa. Satu doa. Apa bunyi doa itu? Okey, hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, hadis sahih. Ada perbahasan kata hadis hasan. Tapi mana hadis sahih atau hadis hasan boleh digunakan. Apakah bunyi doa itu? Okey, mari sama-sama kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jika ayat ini boleh jadi wakil. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Amin ya rabbal alamin. Okey, nanti kejap lagi saya akan kongsikan dekat IG saya, IG Ustaz Amin, dan saya akan tag pada IG DJ Yati kita, apa IG dia, kan? Nanti kita kopikan pada IQ punya page, okey? DJ IG DJ Yati apa dia? Nur Hayati Paradi kan? Macam kita kopikan doa ini kan. Okay. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mali wal ahwa. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mali wal ahwa. Ya Allah, aku mohon perlindungan darimu ya Allah daripada kemungkaran akhlak dan kemungkaran amalan dan hawa nafsu. Ini hadis yang diajarkan oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan dengan keberkatan lidah Nabi SAW yang Nabi itu menyebut, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tak berkata melainkan wahyu yang diturunkan kepadanya. Bagi siapa-siapa yang ada masalah ketagihan pornografi ini, baca doa ini. Mudah-mudahan Allah menghindarkan dia daripada melihat benda-benda itu. Takut tengah-tengah lihat, tengok kena sakit jantung. Susah gitu kan. Kalau tak berubah kan. So nanti saya akan pastekan dekat saya punya page. Nanti saya tag kepada Kak Yati kita, boleh pastekan Kak Hakim. Mudah-mudahan beri manfaat kebaikan pada kita bagi orang-orang yang ada suka melihat benda-benda lucah ini. Sebab dia punya kesan tu boleh kepada undang-undang dia, boleh penzinaan berzina sampai ke akhirat tanggungan kalau tak dijaga dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Allahu akbar, masya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz hari ini berikan pencerahan berkenaan dengan topik ini. Memang jarang-jarang kita perkatakan, tapi ini yang berlaku dalam keluarga Islam juga, tentang ketagihan pornografi. Dan hari ini kita nak ajukan soalan-soalan untuk anda rakan pendengar. Boleh saja ajukan soalan anda di FB IKIM FM ataupun di WhatsApp IKIM di 0129004004. Memang ramai yang bertanya tentang doa tadi. Kejap lagi Ustaz akan kongsikan bersama saya. Kita akan kongsikan juga di sini di platform ini, insya-Allah. Dan kita ke soalan pertama Ustaz, untuk pertemuan kita ada sahabat kita ni WhatsApp Ustaz tanyakan, saya nak ajukan soalan tentang isu pornografi. Kata, bagaimana bila suami selalu bercerita kotor dalam grup, bila dinasihat malah suami respon, jangan tengok dan tak payah tengok grup saya, katanya. Allahu Akbar. Sebagai seorang isteri semadu bila suami cerita kotor dan jadikan bahan lawak dalam grup, boleh tak Ustaz nak minta pencerahan daripada Ustaz, bagaimana nak membantu perkara ini Ustaz? Okey, dua benda. Satu benda, suami tu sendiri kena ada kesedaran. Kalau kita cakap-cakap, tapi kita cakap tu bagus, kita yang cakap dipanggil tarbiyah. Bagi diri kita sendiri dipanggil kena mujahadah. Mujahadah tu dia sendiri kena lawan dia punya perangai buruk tu. Tapi bagus, akak terus tegur bagus. Itu panggil tarbiyah. Sebab nak baiki diri ni dia kena dua benda, tarbiyah dan mujahadah. Tarbiyah saja tak cukup. Mujahadah saja tak cukup, dia kena dua-dua. Jadi mudah-mudahan satu hari nanti suami akan ada rasa kesedaran dan juga dia mujahadah untuk lawan benda tu. Teruskan teguran dengan cara baik, dengan cara baik, tidak menderhaka kalau kita bicara benda-benda agama. Tidak menderhaka, cuma betulkan cara. InsyaAllah mudah lebih dengan berkat amar makruf nahi mungkar, dengan kita bercakap negur tu, Allah beri keberkatan, Allah ubah suami tu insya-Allah. Wallahu a'lam.
InsyaAllah. Seterusnya ada satu soalan daripada sahabat kita di WhatsApp Ikim ni Ustaz. Memang nak minta rahsiakan namanya, tapi dia kata beliau sendiri terjebak dalam kegiatan ketagihan pornografi ni Ustaz. Kata isteri tak tahu, dia seorang-seorang je tahu. Jadinya macam mana Ustaz nak dapatkan kekuatan untuk betul-betul berubah, dan kalau boleh tak nak sampai isteri tahu sebab dia memalukan Ustaz. Betul. Jadi okey, pertama sekali syabas dan tahniah. Tahniah tu daripada sudut ada kesedaran. Ada kesan. Itu penting. Sebab apa tahu? Hidayah ni ketukkan hati dari Allah untuk kita sedar. Itu maksud hidayah kan. Mana dah ada hidayah. Tapi taufik kan kita sebut. Dalam kita diberi hidayah dan taufik kan. Taufik tu makna jalan. Ada orang kadang ada hidayah, dia tak ada taufik. Taufik tu jalan, tak tahu macam mana. So kita dah ceritakan tadi step-step. Step taufik dia. Step-step. Macam mana nak buat. Hindarkan maknanya penuhkan masa, jangan ada kosong masa, tidak start mula lah tu. Waktu masa kosong baca selawat syifa tu tadi, dan juga doa yang Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi tadi Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mali wal ahwa. Saya akan kongsikan dekat IG Ustaz Amin, nanti boleh copy paste untuk diri kita dulu. Teringat je terus baca doa tu, baca banyak-banyak. Mudah-mudahan dengan baca benda itu Allah pelihara kita daripada benda-benda kemungkaran akhlak dan hawa nafsu yang tak baik itu. Wallahualam. Alhamdulillah Ustaz, sahabat kita ni bekerja sebagai seorang guide Ustaz. Kata di tempat kerja dia ada garis panduan berpakaian, tapi selalu orang juga masih lagi berpakaian seksi Ustaz. Adakah dia juga membantu, mendorong kepada kegiatan ketagihan pornografi ni Ustaz? Okey, apabila orang tu biasa tengok dan dia melayankan, nanti takut syaitan membisik-bisikkan. Syaitan ni kan allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Maknanya daripada situ maka dia akan tengok. Maknanya akan mungkin akan melayari benda itu. Mungkin ada permulaan. Itu kena ingat. Ada permulaan, takut ada pengulangan. Bila ada pengulangan, takut jadi step ketiga tadi, dia rasa selesa benda itu, maka jadi tabiat. Atau boleh jadi ketagihan. So maksudnya, jadi apa yang perlu buat bagi guard? Kita maknanya sebagai seorang sebagai jaga bekerja dia, menafkahi keluarga dia dengan benda tu. Orang maknanya dengan pakaian seksi-seksi pun semua, jangan tengoklah. Maknanya belajar untuk hidup dalam keadaan itu, maknanya kita beruzlah. Kita beruzlah ni, ada uzlah badaniah. Uzlah badaniah ni kita uzlah badan. Kita memang duduk seorang-seorang, tak mau campur kan. Satu lagi uzlah rohaniah. Rohani kita. Walaupun kita berada di situ, tapi jiwa kita tidak cenderung ke situ. Uzlah rohani ni maknanya kita berada di kawasan orang buka aurat sebagai, tapi jiwa kita tak cenderung ke situ. So maksudnya kita tidak akan melihat benda itu sebagai keutamaan. Maksudnya itu mencabaran kehidupan. So maksudnya belajar hidup ke situ untuk tidak cenderung ke situ. Wallahualam. Seterusnya Ustaz, soalan daripada Muhammad Zulkifli Ustaz. Kalau suami ataupun isteri sudah tak berminat dengan hubungan antara suami dan isteri, menjadikan pasangannya beralih kepada melihat porno, tu macam mana ya Ustaz? Okey, jadi kalau suami isteri sudah tidak ada perasaan maknanya untuk bersama lagi, kena raikan. Okey, kadang-kadang kita sebagai seorang suami, kita suka, kita di Baghdad kita suka melihat orang cantik-cantik, kita di Baghdad tapi kita tak pernah pun menambahkan pembiayaan kepada isteri untuk dia nampak cantik. Orang tu tengok orang kat luar cantik, kita tak pun menambahkan nafkah untuk isteri untuk dia nampak cantik. Peruntukkanlah, dan peruntukan itu diberi pahala. Ingatkan hadis Nabi SAW, nafkah kita bagi pada isteri lebih dikira sedekah. Sedekah di sini bukan maksudnya kesian dapat sedekah, tak. Allah akan ganti balik. Sebab dalam hadis Nabi sebut, as-sadaqatu bi asyri amthaliha. Sedekah mesti Allah akan balas 10 kali kebaikan. Saya sangat highly recommended, maknanya merekomendkan, maknanya menggalakkan bagi abang-abang ayah-ayah saya sekalian kan. Ambil, ada duit, peruntukkan untuk isteri beli baju-baju yang bagus-bagus, untuk baju seksi untuk mereka berdua je tau. Maknanya peruntukkanlah untuk dia berfacial ke apa ke, kalau ada kemampuan Kalau tak, kita baca boleh buat sendiri kat rumah apa semua, kita bantu dia untuk nampak cantik. Sama juga suami kita.
Kita tengok suami kita mungkin dulu 6 pack, sekarang 1 pack, adalah 1 pack besar pula kan. Macam tu kan. So galakkanlah, kita tolonglah jaga suami kita dan sebagainya. Sebab benda dalaman ni benda kita tak boleh ada ukuran dia kan. Dia bukan ada tanda dekat dahi 5 bar. Wow kan. 1 bar dia tak ada tanda kan. Kadang-kadang dengan pesona di Zahra mengantuk. Wah, tapi bukan main lagi kadang-kadang kan. Dengan kuliah mengantuk, tidur kan. Tapi bar dia tinggi. Ada orang macam tu kadang-kadang. Dia bukan ada tanda kat sini, tak ada. Sebab tu mana kena raih juga kemanusiaan gitu. Peruntukkanlah bang, ayah, peruntukkan bagi isteri. Maknanya keuangan sikit kan. Dia beli biar dia nampak cantik. Kan kadang-kadang kita tak membantu dia untuk nampak cantik. Orang tak ada keinginan itu. Kemudian buat alasan nak tengok benda porno. Dah kenapa? Kan? Kau tak membantu. Itu semua alasannya. Betul tak DJ Kak Yati kan? Alasan. Okey, wallahualam. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan-pencerahan dan soalan-soalan walaupun agak sensitif. Saya minta maaf sangat. Kita kena ajukan juga pada Ustaz untuk sama-sama kita dapat maklumat dan juga dapat faham tentang perkara dan situasi ni, insyaAllah. Apapun sampai hujung-hujung Ustaz, perkongsian kita pada hari ini, hujung ni sedikit kesimpulan lah untuk tajuk kita berkenaan dengan forensik keluarga. Kita fokus berkenaan isu ketagihan pornografi, Ustaz. Okey, Ibu, kakak, tuan-tuan sekalian. Apa yang kita belajar pada hari ini dalam persona di Zahra kita belajar 4 benda. Okay, yang pertama sekali kita tengok bagaimana sebagai manusia, kadang-kala seorang itu boleh jadi macam tu. Kan? Sebab dalam diri kita ni kita tengok, tapi kita ada akal, ada hati, ada nafsu, ada roh, dan ada jasad. Kita dah ada lima kita. So mana kesihatan kita adalah 5 kesihatan ni, termasuk kesihatan nafsu. Maknanya nafsu ni kena mujahadah. Mujahadah dan juga dipanggil kena riadah. Riadah ni kena bersenam. Kita kena bersenam dengan benda-benda yang baik, lawan nafsu ni. Sebab nafsu ni dia akan la'ammaratun bisu. Dia akan mudah untuk mengajak pada benda yang tak bagus. Okey. Apa kita belajar? Pertama. Yang keduanya, kita kongsikan mengenai bagaimana ketagihan boleh terjadi. Ataupun tabiat yang buruk boleh terjadi. Ada 3 step dia. Ada permulaan, kemudian pengulangan, dan juga dia ada rasa suka buat benda tu, selesa benda tu. Kemudian yang ketiganya kita bincang macam mana masalah-masalah berbangkit dari rumah tangga, dari sudut undang-undang, boleh jadi rogol, anak luar nikah, penzinaan dan sebagainya. Na'udzubillah. Dan yang keempatnya, apakah ubat? Selain daripada usaha kita stop, kita delete, kita left grup-grup yang mengarut ni, kita baca ada 3 amalan yang saya kongsikan. Amalan dari Asma'ul Husna adalah ya Muhaimin, Allah yang melihara, selawat syifa. Untuk selawat, teringat saja selawat syifa. Hafal bagus. Dan yang ketiga, doa yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq. Ya Allah, aku minta perlindungan daripada kemungkaran akhlak, kemungkaran amalan dan kemungkaran hawa nafsu. Wal a'mali wal ahwa. Saya akan kongsikan dekat IG saya, IG Ustaz Amin sekejap lagi. Boleh, dan juga IG DJ Kak Yati. Maksudnya, boleh copy situ, ambil, simpan untuk amalan kita, insyaAllah. Dan kesimpulan dia, mudah-mudahan. Benda-benda pornografi ni, benda-benda yang sekarang ni realistik dia. Mungkin jarang orang cerita sebab malu dan sebagainya. Tapi tidak semua diam itu emas. Kita bincangkan juga supaya kita bagi panduan macam mana cara untuk menghindarkan. Dan kalau orang dah kena, macam mana cara jalan keluar dia. Supaya kadang-kadang sebab benda ni malu nak bincang. Takkan orang datang nak mengaku kan. Susah. Tapi mana kita bincangkan, bagi solution dia, mudah-mudahan memberi kebaikan dan manfaat untuk kita semua. Saya, DJ Kak Yati, keluarga kita dan orang sekeliling kita. Dan siapa-siapa juga yang mendengar, walau di mana anda berada. Mudah-mudahan beri kebaikan kita. InsyaAllah, tenang-tenang saja. Jadi mudah-mudahan Allah beri ketenangan jiwa kita. Sesungguhnya Allah tidak jadikan maksiat ubat bagi hati. Salinkan benda ni. Allah tidak menjadikan maksiat itu ubat bagi hati. Orang yang buat maksiat tidak akan tenang hidup dia. So, tenang-tenang sajalah. Tenang-tenang keimanan, insyaAllah. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, emas kalau kita biarkan dalam bentuk jongkong, kita tak boleh guna apa-apa pun. Kita hanya simpan saja. Tapi kalau kita leburkan, kita guna boleh jadi perhiasan. Tapi itulah macam Ustaz katakan, benda tak elok memang kita kena hebah-hebahkan untuk semua dapat faham, insyaAllah. Dan kita sampai ke hujung, Ustaz. Kita tutup dengan doa, Ustaz, untuk perkongsian kita pada hari ini. Silakan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Ibu dan ayah kami, ya Allah. Guru-guru kami, ya Allah. Orang yang punya hak ke atas kami, ya Allah. Dan kepada sekalian muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih ada ataupun yang telah tiada, ya Allah. Rahmati hidup kami, ya Allah. Hindarkan kami dari segala mara bahaya, ya Allah. Daripada kejahatan diri kami sendiri, ya Allah. Daripada bisikan jin dan syaitan, ya Allah. Daripada kezaliman orang yang jahat, ya Allah. Daripada penyakit yang berjangkit, ya Allah. Daripada perkara yang tidak mampu kami tanggung, ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian doa, perkongsian ilmu pada hari ini. InsyaAllah minggu depan kita akan kupas isu lain dalam forensik keluarga Ustaz. Jumpa lagi minggu depan insyaAllah Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.